Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah muslimin muslimat yang dimuliakan. Sudah pun 5:20 petang dan kita sudah pun masuk ke hari Rabu hari ini 14 Jumadil Akhir bersama dengan 18 Jun dan kita sudah pun berada di tengah-tengah tahun kali ini dan insyaAllah pada petang ini dalam rancangan Selamat hari ini kita sekali lagi ditemani oleh tetamu kita yang tak asing lagi untuk bersama-sama kita, iaitu yang berbahagia Dr. Dana Zainal Abidin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan pada petang ini muslimin muslimat, Doktor telah akan memperkatakan satu tajuk, iaitu kiamat belum begitu hampir, gitu Doktor ya? Ya. Kiamat begitu hampir dan kita sudah pasti ingin tahu betulkah akan hampir, dan kita persilakan doktor untuk memberi mukadimah dan meneruskan ataupun menghuraikan dengan lebih lanjut lagi tentang kiamat ini. Dan kita seperti biasa juga akan melayani panggilan-panggilan daripada pendengar dan sila dial ke talian kita 2264 244. Jangan sekarang, tunggu dulu daripada kita dengar apa yang akan dikatakan oleh yang berbahagia tetamu kita yang berbahagia Dr. Dana Zainal Abidin. Sila. Ya, terima kasih Tuan Haji aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, memang sebenarnya kiamat begitu hampir. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasul lagi, tidak ada nabi lagi diutuskan selepas baginda. Dan ia pertanda bahawa dunia ini telah sampai ke penghujung zamannya dengan kewafatan Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui kiamat ini bukan dengan tarikh kedatangannya, bukan, tetapi dengan tanda-tandanya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita rumuskan sebagai kiamat itu ada tanda-tandanya, iaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil itu begitu banyak, ataupun boleh kita istilahkan dalam bahasa Inggeris sebagai the minor signs of kiamah. Antaranya ialah Nabi mengatakan perbuatan zina akan berleluasa, mengikut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan sekarang memang ia telah menjadi kenyataan. Betul. Kita melihat pada hari ini bukan sekadar orang-orang dewasa yang berzina, malah sudah melibatkan kanak-kanak kecil. Kanak-kanak dan anak-anak kecil dijual untuk menjadi pelacur di saat mereka itu belum lagi sampai umur belasan tahun. Ini sedang berlaku di banyak tempat di dunia sekarang. Jadi zina berleluasa. Kemudian Nabi SAW dalam sabda yang lain mengatakan antara tanda-tanda kiamat ialah terangkat ilmu dan berleluasa kejahilan. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini juga saya yakin merupakan sesuatu yang jelas berlaku di hadapan mata kita. Malah di Malaysia ini pun kita melihat ia adalah merupakan suatu gejala yang sedang melanda kita. Dan saya telah memuatkan dalam buku saya, Tuan Haji, buku Minda Muslim Super, tentang keputusan PMR bagi tahun 1995. Ia merupakan laporan rasmi di sudut keputusan Fardhu Ain pada tahun itu. Dilaporkan 6,779 pelajar gagal dalam mata pelajaran Fardhu Ain. 6,000 lebih gagal. 616 gagal dalam aspek mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam aspek yang begitu mendasar itu pun mereka gagal. 616. Kita tak bicarakan perincian-perincian yang lain. Aspek syahadah pun mereka tak mampu luluskan diri. 1,553 gagal dalam aspek rukun Islam. Mereka buta rukun Islam. Dan 1,901 gagal dalam aspek rukun iman. Ini pula yang buta rukun iman.
Ini kenyataan rasmi berkaitan dengan keputusan PMR bagi tahun 1995. Dan ia bukanlah lama sangat. Ia di penghujung abad 20 di era yang hebat ini. Ini antara pertanda bahawa memang benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ilmu terangkat, dan maksud ilmu terangkat ialah ilmu din, ilmu agama. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda yang bermaksud antara tanda kiamat ialah minuman arak berleluasa. Ini juga sedang melanda dunia sekarang. Malah ada pakar-pakar sains yang membuat kajian, kononnya mengatakan bahawa meminum arak jenis wine 1-2 gelas setiap hari adalah bagus untuk jantung. A glass or 2 of wine per day is good for your heart, kata mereka. Dan akhirnya orang pun mengatakan, lihat, arak sebenarnya ada baiknya. Maka sebagai galakan pula untuk ramai meminum arak. Dan ada pula dari kalangan orang Islam yang jahil yang juga meminum arak. Jadi ini pertanda bahawa kiamat begitu hampir. Kemudian Nabi juga mengatakan bahawa kiamat ini tidak akan datang sehingga binatang buas bercakap kepada manusia, hujung cemeti dan tali kasut seseorang bercakap kepadanya, serta paha seseorang memberitahu kepadanya perbuatan yang dilakukan keluarganya di belakangnya. Hadis dilaporkan oleh Imam Tirmizi. Apa maksudnya itu? Ini menarik soalan Tuan Haji Yaakob. Baru ini saya menyampaikan ceramah di JB kepada penggerak-penggerak dakwah di sana. Dan saya mengatakan kiamat begitu hampir dan saya lontarkan hadis ini. Dan timbul persoalan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita menghampiri kiamat, teknologi begitu canggih. Ada yang mengatakan binatang buas bercakap ini, Allahu alam, kita cuma cuba hendak memahami hadis itu mengikut apa yang kita lihat, yang kita rasa munasabah. Ini konsep yang saya ambil dari Syekh Hamkah dalam kitab Tafsir Al-Azhar ketika membincangkan tentang kiamat dan tanda-tanda. Itu pendekatan beliau. Asalkan apa yang kita lihat dalam hadis itu ada pertanda-pertandanya bahawa ia wujud sekarang dan ada munasabahnya di sudut perkaitannya, maka kita boleh berikan suatu iktibar berkaitan dengannya. Ada yang mengatakan ia mungkin robot. Binatang bercakap ini robot. Dan robot kadang-kadang boleh mengganas jika diberikan arahan seperti itu. Maka itu satu tafsiran. Dan munasabah itu ada. Ujung cemeti bercakap, ini bahasa teknologi. Ujung cemeti ini macam tali-tali kecil yang akhirnya menyampaikan maklumat kepada kita. Jadi teknologi sekarang dengan menggunakan telefonnya, yang menggunakan alat-alat telefon bimbit itu, dia di hujung cemeti ada antenanya. Hujung cemeti itu memberi maklumat kepada kita, seolah-olah bercakap kepada kita. Dan tali kasut bercakap. Tali kasut bercakap ini baru-baru ini saya menemui sebuah syarikat yang menjual satu barangan. Barangan itu ialah barangan yang pelik, iaitu tali kasut. Dan tajuk pengiklanannya berbunyi seperti ini, iaitu